وبركاته. الفاتحة إلى روحي سيدنا المحج الله يفهم بنيسا وإلى روحي سيدنا الأستاذ العظم الفقر المقدم محمد بن علي بالوي، وخصوصا إلى روحي صاحبة المناقب سيدة فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها عليها السلام، وخصوصا إلى روحي سبيل الله وسبيل المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ولأولياء الله ولعباد الله الصالحين رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وأصولهم وفرهم والحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di rumah Allah ini. Jangan lupa niat iktikaf. Kalau tidak fasih dalam bahasa Arab, boleh saja aku niat iktikaf ada di masjid ini lillahi taala atau kerana Allah taala. Baik, kita sudah masuk kedudukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidah Fatimah, puteri tercinta beliau. Ini perlu kita kaji juga tentang Sayyidah Fatimah Zahra, kerana ada gerakan-gerakan sepertinya mempersoalkan keutamaan Sayyidah Fatimah Zahra di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan soalan-soalan provokasi di kalangan pendakwah, sebahagian pendakwah-pendakwah yang mempersoalkan kedudukan Sayyidah Fatimah alaiha salam dengan soalan-soalan provokasi seperti apa? Bukankah Nabi SAW itu antaranya adil? Kenapa mencintai lebih? Kenapa ada sebahagian golongan umat Islam melebihkan Sayyidah Fatimah Zahra? Ini daripada golongan yang ta'assub, mereka kata. Ini akan diadakan dalil-dalil kepada siapa yang mahukan kebenaran akan dapat kebenaran, siapa yang panas. Dan seperti dalam suratul Baqarah dinyatakan tentang ciri-ciri orang munafik itu, apabila ayat Al-Quran dibacakan, kebenaran dikemukakan, maka mereka panas, mereka tidak mau dengar, menutup telinga mereka dengan kedua jari mereka, menutup mata mereka, mereka tidak mau dengar. Dan orang-orang begini selalunya gelisah, orang munafik itu selalunya gelisah. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus dan taufik untuk kita mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW kerana mencintai Rasulullah SAW. Dan melalui Rasulullah SAW lah kita sampai kepada Allah. Itu kata para ulama, terutamanya yang mengatakan itu adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Kedudukan bismillahirrahmanirrahim, kedudukan Fatimah radhiyallahu anha dan cinta Nabi SAW terhadap Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha adalah puteri Nabi SAW yang dicintai dan lebih banyak mendapat perhatian. Bahkan di antara manusia, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha termasuk orang yang paling baginda cinta dan sayang. Hal ini ada disebut dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi an Buraidah, daripada Buraidah
radhiyallahu anhu bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada berkata, ma ra'aitu ahadan ashbaha samtan wala hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah fi qiyamiha wa qu'udiha wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Maksudnya ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada menyebut, maksudnya aku tidak pernah melihat, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mirip atau serupa dan serupa dengan apa? Dengan cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya dibanding Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dalam keadaan berdiri dan duduknya sama, cara berdiri dan duduknya. Jika ketika Sayyidah Fatimah Zahra menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdiri kemudian menciumnya dan mendudukkannya pada tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud menambah beliau dalam riwayatnya bahawa Nabi SAW biasa mengucup bibir Sayyidah Fatimah Zahra, tanda sayang putrinya. Sayyidah Fatimah Zahra ini juga adalah orang yang terakhir Nabi lihat sebelum Nabi bermusafir. Sebelum ke mana-mana keluar kota, Nabi SAW yang terakhir sekali akan berjumpa Sayyidah Fatimah Zahra. Dan orang yang pertama yang Nabi bertemu ketika Nabi pulang daripada musafir, itu cintanya Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian inna aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali ada berkata, gal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ahabbu ilaika ana, aku. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, siapakah, yang mana satu yang kau paling cinta, yang kau sangat cinta, ana, aku, ataupun Fatimah? Jadi gal sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menjawab, Fatimah ahabbu ilayya minka wa anta a'azzu alayya minha. Fatimah lebih aku cintai daripada dirimu, wahai Ali, maksudnya itu. Jadi Sayyidah Fatimah ini lebih dicintai Nabi SAW daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sedangkan engkau lebih mulia bagiku berbanding dengan Fatimah. Kenapa lebih mulia pula dibanding dengan Fatimah? Kerana satunya antaranya ialah Sayyidina Ali bukannya saja ahlul qisa, ahlul baiti Nabi SAW, suami Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, tetapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang memegang mohor Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang mohor. Persoalannya di sini, adakah hadis-hadis tentang keutamaan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha saling bercanggah antara satu dengan yang lain? Ada ataupun tidak? Bagaimana cara untuk menyatukannya? Jadi hadis-hadis tidak ada bercanggah pun dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kerana apa? Yang tadi itu Fatimah lebih dicintai oleh lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian ada hadis-hadis tentang keutamaan Sayyidah Fatimah Zahra. Jikalau kita telusuri hadis-hadis yang lain, ada sebagian riwayat yang menyatakan di antara wanita yang paling aku cintai adalah siapa? Aisyah. Ia bercanggah tak? Sebab itu bila kita belajar sejarah ini, kita baru tahu, belajar sejarah dan belajar hadis, riwayat-riwayat. Jadi hadis yang dimaksudkan antara wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah,
Yang maksudnya itu yang paling dicintai oleh Nabi SAW di antara isteri-isterinya yang ada ketika itu adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di antara isteri-isterinya. Kerana apa? Perkataan dalam hadis itu ialah ay min habbi an-nisa ilayya Aisyah. Jadi min di sini ialah di antara isteri-isteri aku yang paling aku cintai ialah Aisyah. Maksudnya itu. Jadi tidak ada penjagahan lah bahawa Sayyidah Fatimah adalah yang paling dicintai. Kemudian Aisyah adalah isteri yang paling dicintai ketika itu. Ketika itu yang masih hidup, faham ya? Jadi ini tidak menghalang pengertian kita bahawa cinta Nabi SAW kepada Sayyidah Fatimah Zahra itu mengatasi isteri-isteri Rasulullah SAW. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi SAW, inna malakan minas samai lam yakun zarani fasta'dzana Allahu fi ziyarati fabashsharani atau qala akhbarani anna Fatimah sayyidatu nisa'i ummati. Nah, ini keutamaan Sayyidah Fatimah Zahra daripada apa? Hadis riwayat At-Tabarani. Dan hadis ini dianggap thiqah, perawi-perawinya itu dipercayai oleh siapa? Ibnu Hibban radhiyallahu anhuma. Apa maksudnya ini? Sesungguhnya ada seorang malaikat, satu malaikat di langit sudah lama tidak menziarahi aku, kata Nabi SAW. Kemudian malaikat ini minta izin kepada Allah untuk datang kepada aku. Ya, maka malaikat tersebut dapat izin daripada Allah dan menziarahi Nabi SAW. Kemudian memberi khabar gembira kepada Nabi SAW bahawa Sayyidah Fatimah Zahra adalah apa? Sayyidatu nisa'i ummati, adalah pemimpin para wanita daripada umatku. Daripada umat Nabi SAW, malaikat datang memberi khabar daripada Allah bahawa Sayyidah Fatimah ini adalah pemimpin, penghulu sekalian wanita daripada umatku. Itu keutamaan Sayyidah Fatimah Zahra. Hadis ini daripada apa? Bihrul Anwar. Bukan, Bihrul Anwar tu apa? Bihrul Anwar tu kitab Syiah. Kalau orang tidak boleh terima Bihrul Anwar, ini daripada hadis riwayat At-Tabarani dan dinilai thiqah. Thiqah ni dalam bahasa, dalam ilmu hadis dan tentang perawi-perawi ini adalah yang dipercayai, dianggap thiqah oleh siapa? Ibnu Hibban radhiyallahu anhumah, kedua-duanya. Jadi Sayyidah Fatimah juga antara ahli keluarga yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada riwayat Abu Daud, At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir, Al-Hakim dan juga kitab At-Tirmidzi. Apa Nabi SAW sebut daripada an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ahabbu ahli ilayya Fatimah, keluargaku yang paling aku cintai adalah Fatimah. Ini bukan kitab yang golongan yang lain, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ini pula golongan orang-orang yang kata Sayyidatina Aisyah ada masalah dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Ini fitnah besar. Sayyidah Fatimah wafat, meninggal kerana apa? Sedang mengandung. Kemudian di Sayyidina Umar pecahkan pintu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung daripada pemikiran-pemikiran bercelaru begini. Bagaimana boleh keluar kabar-kabar dusta begini? Apa Sayyidina Ali itu pengecut ke? Sayyidina Ali ni, ya Allah, boleh angkat pintu kota Khaybar dengan satu tangannya, sedangkan berapa puluh orang sahabat tidak dapat membuka pintu itu. Beliau bukan saja buka, beliau mengangkat pintu itu. Sayyidina Ali mahu melihat isterinya kena begitu sekali, dipijak-pijak oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Fatimah, dalam ini cerita versi yang lain lah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka kata Sayyidina Umar
ketuk pintu, kemudian pecahkan pintu. Sayyidah Fatimah di belakang pintu, dah terjatuh gitu, kemudian dipijak-pijak oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan kandungannya itu habis. Kemudian disebabkan sakitnya itu, maka Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salam meninggal dunia kerana sakitnya itu. Ini apa punya cerita ni? Apa punya cerita? Ini fitnah kabir, fitnah besar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab Al-Faruq, yang boleh membezakan, itu gelarannya, boleh membezakan, sehingga Nabi membezakan yang benar dan yang salah. Sehingga Nabi menyatakan, Sayyidina Umar, jikalau ada Nabi selepas aku, maka Umar Nabi. Tapi tidaklah kan. Kerana apa? Setelah Sayyidina Umar menyatakan sesuatu, pendapatnya, Nabi meminta pendapatnya, mereka lagi memikirkan hendak mengikut Sayyidina Umar bin Al-Khattab ataupun tidak pendapat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Allah turunkan wahyu sama dengan pendapat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang saya ingat, Nabi SAW pernah menyatakan, kadang-kadang Nabi fikir wahyu tu seperti turun kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dahulu. seperti turun. Jangan pula cakap wahyu tu turun pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ada menyerung gitu. Jadi ini Sayyidina Umar bin Al-Khattab, orang yang adil, tidak masuk akal lah nak lakukan begitu kepada orang yang dicintai. Sayyidina Abu Bakar pun di situ. Apa Sayyidina Ali ni bacol ke? Ini indirectly sebenarnya mereka keliru, dan mereka telah menuduh Imam Ali alaihi salam, imam panutan mereka dan panutan kita juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai seorang yang bacol, jauh daripada karakteristik para sahabat, terutama Sayyidina Ali, yang orangnya berani, sangat berani, dan diturunkan keberanian itu kepada Sayyidina Hasan wal Husain dan anak cucu keturunan mereka. Ini satu fitnah yang besar. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebut apa? Ma ra'aitu afdala min Fatimah ghaira abiha. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih utama, lebih baik daripada Fatimah, selain Fatimah, daripada Fatimah selain ayahnya. Maksudnya ini, selepas Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah kata orang yang paling baik ialah Fatimah. Selepas Nabi SAW, ketika terjadi perbezaan antara keduanya, iaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi SAW, bila ada perselisihan, salah faham, silap faham, biasa rumah tangga kan, Nabi pun begitu dengan isteri-isterinya, terutama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengusulkan pendapat ini kepada Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah menyatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salha fa innaha la takdzib. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salha, bertanyalah kepada Fatimah, maksudnya itu kerana fa innaha, sesungguhnya dia, la takdzib, dia tidak berdusta. Sayyidah Fatimah Zahra. Ini kata siapa? Sayyidatina Aisyah. Yang ada sebahagian golongan daripada, boleh dikatakan umat Islam kita, yang mencerca Sayyidatina Aisyah, yang memfitnah Sayyidatina Aisyah, membenci Sayyidah Fatimah Zahra, membenci Sayyidina Ali alaihi wassalatu wassalam, dan memfitnah yang amat besar sekali. Ketika itu munafik di Madinah, di Madinatul Munawwarah, memfitnah Sayyidatina Aisyah berzina. Turun wahyu daripada Allah kepada Nabi SAW, clear kan, dalam bahasa Melayu clear apa? Membersihkan nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan fitnah itu berlangsung hingga sekarang oleh golongan-golongan tertentu. Siapa yang munafik ni sini? Ini kena terang ni. Kata ikut Ahlul Bait, kata ikut Imam Ali. Apakah ini akhlak Ahlul Bait? Sedangkan Ayatullah di Iran, Ayatullah Ali Khamenei, saya telah membaca fatwanya, menyatakan maksudnya itu, fatwanya itu, diharamkan umat Islam
untuk mencerca, mencela, menghina, memaki, meremehkan, merendahkan orang-orang yang dekat dan hubungan yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata siapa? Ayatollah Ali Khamenei, bukan Khomeini, Khamenei, Iran. Ada menyebut perihal ni, fatwanya ini. Adakah orang-orang yang mengikut Ayatollah ini, mengikut Ahlul Bait alaihimu salatu wassalam, mengikut fatwa ini? Mana akhlak Ahlul Bait? Ini perlu penjelaskan. Jangan terikut-ikut memaki-maki sahabat, mencela-cela Sayyidatina Aisyah. Kita cinta Ahlul Bait dan kita cinta sahabat. Ini bukan akhlak, dan juga bukan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah mencaci-caci, mencela-cela orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi. Kita tunjukkan dengan dalil-dalil dan dengan adab dan akhlak, kerana Rasulullah SAW mengajar kita untuk mengikut sunnahnya. Dan Rasulullah SAW mengajar kita al-adabun fawqa al-ilm. Adab itu di atas ilmu. Ilmu banyak tetapi tidak ada adab, tidak berguna. La yanfa', langsung tidak sekali-sekali bermanfaat. Kemudian Sayyidatina Aisyah lagi radhiyallahu anha juga pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan qattu asdaqa min Fatimah. Aku tidak pernah melihat seorang pun, yang asdaqa, sadiq, siddiq, sadaq, asdaq, yang lebih jujur berbanding Fatimah, maksudnya itu. Ini siapa kata? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kedudukan Fatimah radhiyallahu anha dan suaminya Ali bin Abi Thalib di mata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad, Imam Ahmad, dan perawi-perawi hadis ini adalah sahih. Maksudnya ini Abu Bakar daripada Nu'man bin Al-Basir. Abu Bakar, maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah meminta izin kepada Nabi SAW. Abu Bakar mendengar Aisyah dengan suara yang tinggi berkata, demi Allah, aku tahu bahawa Fatimah dan Ali lebih engkau cintai daripada aku dan ayahku. Sayyidatina Aisyah kata pada Nabi SAW. Kemudian ucapan ini diulang sebanyak 2 atau 3 kali. Abu Bakar lalu meminta izin kepada Nabi SAW untuk memarahi Sayyidatina Aisyah. Kemudian berkata, wahai binti fulan, mestinya aku tidak mendengar. Ya binta fulan, alla sami'atuki tarfa'ina sawtaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak perempuan si fulan, Sayyidina Abu Bakar kata, dia tidak sebut nama dia. Ini seperti macam kata kita macam, aku jauhkan diri aku daripada engkau, kau bukan anak aku buat masa ni, ya, maksudnya begitulah. Ini kirakan kalau cakap, bapak cakap, ya apa tu, ya binta fulan, wahai anak seorang, dia tidak kata ya binta Abu Bakar, tidak kata gitu, ya binta fulan, tak nak sebut pun nama dia. Kirakan untuk orang-orang Arab ini, mereka sudah rasa macam, bapak aku macam tak nak mengaku anak gitulah kan, aku dah buat salah ni. Kau tidak sepatutnya, mestinya aku tidak mendengar engkau bersuara tinggi di hadapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia marah. Jadi dalam perkataan itu Sayyidatina Aisyah ada sebut apa? Demi Allah, wallahi laqad araftu anna Fatimah wa Aliyan ahabbu ilaika minni. Sayyidatina Aisyah dia kata, demi Allah, aku tahu bahawa Fatimah dan Ali lebih engkau cintai daripada aku dan ayahku. Minni wa min abi. Kemudian disebut dalam marratain atau thalatha, 2 kali atau 3 kali. Itu Sayyidatina Aisyah kata. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk, marah dia, minta izin kepada Nabi untuk marahinya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sebut itulah. Jadi orang-orang ni keliru yang kata Sayyidina Abu Bakar ini belot.
tidak cinta Nabi, tidak cinta Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra, tidak cinta Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dalam satu hadis yang sahih mencintai Ahlul Bait Nabi SAW, menghubungkan hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu dengan ahli keluarga Ahlul Bait Nabi SAW lebih aku suka daripada menghubungkan kekeluargaan keluarga aku. Maksudnya ini silaturahim dengan Ahlul Bait Nabi SAW lebih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu suka. Jadi orang-orang yang menyatakan Sayyidina Abu Bakar begini, kemudian menyatakan Sayyidatina Aisyah begini, mereka keliru. Sayyidatina Aisyah dimarahi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kerana perkara ini. Jadi kita bila belajar ni baru kita kuat. Kuat apa? Kita punya apa tu? Apa yang diorang pilar, bukan pilar, apa tu, piling kita kuat dalam kuat, kita punya tiang seri tu kuat, tidak goyang. Contohnya pasal golongan yang kata Sayyidatina Aisyah ni berzina lah, buat dosa lah, sebagian sahabat Nabi dah murtad lah, dan macam-macam lagi. Ada pula sebahagian pula yang sebahagian pula tak habis sebab fiqah aja. Allah di mana? Allah di atas. Atas mana? Atas. Alamak, ni macam zaman dulu punya itulah. Nak apa? Sing apa? Singgam. Gam apa? Gambah. Ba apa? Baru. Ru apa? Ru. Se apa? Sepak. Kata tu menampar terus. Tak habis Allah di atas. Atas mana? Atas ni. Bergaduh je bab tu. Allah, ni soalan bid'ah. Para ulama dulu sebut soalan bid'ah ni. Nak bid'ah sangat, ini soalan bid'ah ni. Umat tengah berpecah belah. Satu kan tak habis-habis lah perkara ni. Jadi ini untuk kedua-dua golongan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tetapkan kita di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mesti dengan akhlak. Kalau bukan akhlak, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bukan dengan akhlak, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun macam mana alim engkau, macam mana PhD pun engkau, tapi tidak dengan akhlak, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kau mengaku mendabik dada, pakai macam ini, kemudian sarban tinggi, itu semua bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau tidak dengan akhlak. Apa tu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah, yang pertama sunnah Rasulullah SAW diikuti, ialah apa? Akhlak Nabi SAW. Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahsanuhum khuluqa. Yang paling dekat tempat duduknya di antara kamu, yang paling dekat tempat duduknya denganku di antara kamu sekalian di yaumul qiyamah ialah ialah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, itu yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah SAW. Jadi kena dengan akhlak. Dan Nabi ada sebut, yang saya sebut tadi, adab itu di atas ilmu. Lalu siapa yang paling dicintai di antara keduanya, yaitu Fatimah dan Ali. Dan siapa yang paling mulia di antara keduanya, manusia yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah Fatimah. Sedangkan yang lebih dimuliakan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Hal ini seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW menemui Ali dan Fatimah radhiyallahu anha, keduanya sedang tertawa. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, maka mereka diam. Nabi SAW berkata kepada keduanya, "Ma lakuma kuntuma tashakan falamma ra'aitumani sakattuma." Apa yang kalian tertawakan sehingga ketika kalian melihatku, kalian berdua diam? Nabi bertanya. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra dengan cepat segera berkata, "Ya Abi, wahai bapaku, anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah." Ali berkata begini, "Aku lebih mencintai Rasulullah SAW daripada kamu." Sayyidina Ali berkata bahawa dia lebih mencintai Rasulullah SAW daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Dan Sayyidah Fatimah Zahra pun berkata, "Tetapi aku lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kamu." Maka Rasulullah SAW tersenyum lalu berkata,
Ya binti, wahai putriku, anakku, laki rakkatul walidi wa aliyu azzu alayya minka. Wahai putriku, engkau anak yang paling aku cintai, sedangkan Ali lebih mulia bagiku daripada kamu. Kemuliaan. Anak yang paling dicintai Fatimah Zahra. Dan ada juga dalam hadis, orang bertanya, ada sahabat bertanya kepada, sering saya keluarkan hadis ini, Nabi SAW menjawab, orang bertanya, maksudnya itu, ya Rasulullah SAW, siapa yang masuk syurga dahulu? Maka Nabi SAW berkata, aku, thumma Fatimah, kemudian Fatimah, thumma Ali, kemudian Ali, thumma Al-Hasan wal-Husain, kemudian Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain alaihimussalatu wassalam, kemudian siapa? Thumma muhibbul lahum, kemudian orang-orang yang mencintai mereka. Itu Nabi ada sebut itu. Jadi yang lebih mulia bagi Nabi SAW ialah Sayyidina Ali, kerana Ali ahlul qisa dan ahli juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, Sayyidina Uthman pun ahlul bait. Kalau gitu Sayyidina Uthman pun bernikah, Dhunnurain, pemilik dua cahaya, iaitu Sayyidah Ruqayyah wa Sayyidah Umm Kulthum. Tetapi kita bukan kata tentang ahlul bait di sini. Kita perlu luruskan, ahlul bait ada kemuliaan mereka. Para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada disebut dalam surah Al-Ahzab. Yang saya ingat surah Al-Ahzab. Hal itu saya tersilap, saya cakap surah An-Nisa atau mana, di surah Al-Ahzab. Tetapi yang kita bicarakan ni, adik tutupkan pintu dia, boleh? Tutupkan pintu. Yang kita bicarakan di sini ialah ahlul qisa. Ahlul qisa. Siapa mereka ahlul qisa? Yang qisa begini, Nabi selubungkan Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, campur dengan yang ketuanya itu adalah Rasulullah SAW. Diselubungkan begitu. Kita sebut bukan tentang ahlul bait saja, tetapi ahlul qisa. Jadi Nabi Sayyidina Ali ini mulia kerana apa? Dia bukan, sekali lagi saya sebut, bukan saja ahlul qisa dan ahlul bait, tetapi beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah yang keempat yang ditunjuk oleh para sahabat. Dan kecerdasan Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra sering bergurau senda, gurau kasar boleh tahan. Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kedua-dua mereka saling bergurau. Kemudian ada satu riwayat ni, saya akhiri dengan kisah di sinilah, kisah ini. Satu riwayat ni, Sayyidatina Aisyah berkata kepada Sayyidah Fatimah Zahra, maksudnya ini, aku, ya Fatimah, maksudnya itulah, aku adalah satu-satunya isteri bapamu, isteri Rasulullah SAW yang dara. Oh, Sayyidah Fatimah dengar ni macam pasal ibu dia Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha kan janda, dan semua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam janda. Jadi Sayyidatina Aisyah berkata kepada Sayyidah Fatimah begitu, ya Fatimah, aku satu-satunya isteri di kalangan banyak-banyak isteri ayahmu yang anak dara. Ayahmu dapat aku sebagai anak dara. Sayyidah Fatimah macam, kalau kita tahu ciri-ciri ahlul bait ni, otak mereka cerdas, cepat. Sayyidah Fatimah macam nak jawab, bila tak dapat jawab nanti tengok macam tunggu nak jawab, macam mana nak jawab ni, tengah cek modal dengan cek modal. Sayyidah Fatimah Zahra pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra adukan perkara ini. Rasulullah SAW mengajar Sayyidah Fatimah Zahra, kau kata begini-begini. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra
pergi kembali kepada Sayyidatina Aisyah. Dah dapat modal lah. Kemudian diberitahu kepada Sayyidatina Aisyah, ya, engkau satu-satunya isteri yang dara di antara isteri-isteri Rasulullah SAW, termasuk ibunya lah tu kan. Tetapi ibuku Khadijah radhiyallahu anha satu-satunya yang melahirkan zuriat, semuanya anak-anak Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah dengan gitu, oi cerdasnya siapa aja ni? Ni tak lain tak bukan Rasulullah SAW. Nabi SAW yang tidak silap saya tersenyum ketika Sayyidatina Fatimah mengadu hal itu, dan kemudian Nabi yang ajar cakap, jawab begitu, kau jawab begini. Jawab, memang dia dara. Aku dapat di antara isteri-isteriku daripada dulu sampai sekarang, dia seorang yang dara. Tetapi yang ada zuriat sampai sekarang, yang melahirkan zuriat semua adalah ibumu Khadijah. Jadi ada modal kan, terus dijaga. Itu, tetapi mereka tidak bermusuh, mereka bergurau senda. Banyak lagi cerita tentang mereka bergurau senda. Sayyidatina Fatimah alaiha salam dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jangan kita termakan dengan hasutan Sayyidatina Aisyah dimusuhi, Sayyidatina Fatimah dimusuhi oleh para sahabat, termasuk Sayyidatina Aisyah memusuhi Sayyidah Fatimah Zahra. Jangan termakan fitnah begitu. Kita dengan akhlak, kita memuliakan para sahabat. Ada selepas peristiwa Nabi SAW wafat, ketika Sayyidina Ali terjadi fitnah besar di kalangan para sahabat, perang Siffin dan sebagainya, maka kita jangan hebahkan itu. Biar jikalau sahabat itu buat silap, mata mereka telah melihat Rasulullah SAW, mereka beriman. Siapa yang beriman mengucapkan syahadah di hadapan Rasulullah SAW, dikira sahabat Rasulullah SAW. Jikalau mereka itu silap dan salah, biar mereka saja dihukum dan diadili oleh Allah Azza wa Jal. Biar mereka sendiri menjawab di hadapan Rasulullah SAW. Jikalau mereka benar, apa yang kita nak jawab nanti jikalau kita menuduh mereka salah? Itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala untuk menghakimi para sahabat, kerana mereka lebih mulia daripada kita. Seperti kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keturunan daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra, cucu Rasulullah SAW, bukan cicit, cucu. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keturunan Sayyidina Hasan. Berkata apa apabila orang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa yang lebih mulia, para sahabat? Kemuliaan Syekh Abdul Qadir ini bagaimana dengan sahabat Nabi SAW? Begitulah, bukan siapa lebih mulia. Kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dengan para sahabat bagaimana? Apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tapak debu-debu kuda kan bila di padang pasir atau di kota Madinah dulu pasir, debu-debu itu yang kuda yang ditunggangi oleh para sahabat, kemudian kuda itu memijak debu-debu itu yang berterbaran lebih mulia daripada aku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, hati-hati dengan lisan kita. Sebab itu Rasulullah SAW ada bersabda, maksudnya itu dua perkara ini yang menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka. Apa itu? Kemaluan dan juga lisan. Maka jaga lisan kita, jaga adab kita kepada para sahabat, akhlak kita kepada para sahabat dan ahli bait Nabi SAW, menjaga akhlak kita kepada para ulama, para awliya, kepada para sahabat ridwanullahu anhum, dan ahli bait ialah menjaga adab kita dengan Rasulullah SAW secara tidak langsung tanpa kita sedari. Di sini saja saya berhenti. InsyaAllah esok sekitar pukul jam 12.20 kita kitab tasawuf, Risalah Adab Sulukil Murid karangan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bertambah cinta kita kepada ahli bait Nabi SAW, kepada ummahatul mukminin, isteri-isteri Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.